أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung balik kitab kita berkenaan dengan tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda kecil hampirnya kiamat. Pada seri yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan peristiwa perang Siffin, iaitu perang pada zaman Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan pada hari ini kita akan sambung balik perang Siffin, dan kita akan masuk kepada tajuk baru selepas itu, iaitu munculnya golongan Khawarij. Setelah bertempur selama beberapa hari dan bulan, tiba-tiba gugurnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maknanya selepas bertempur di Siffin. Siffin itu satu tempat sempadan di antara Syam dan Iraq. Tentera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bergerak daripada Basrah, Iraq, dan menuju ke Siffin. Siffin iaitu medan pertempuran. Dan tentera Muawiyah radhiyallahu anhu bergerak daripada Syam menuju ke Siffin. Jadi kedua-dua pasukan ni bertemu di satu tempat namanya Siffin. Daripada nama tempat inilah perang ini dinamakan perang Siffin. Setelah bertempur beberapa hari dan bulan, lama jugalah perang ni berlaku, tiba-tiba Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir ni adalah as-sabiqun al-awwalun, sahabat Nabi yang pertama-tama memeluk Islam pada zaman mula-mula Islam tersebar di Mekah pada ketika itu. Dan pada semasa berlaku perang Siffin, Ammar bin Yasir berumur 90 tahun umur dia masa ni. Dah tua dah. Allah Ta'ala panjangkan umur Ammar bin Yasir untuk membuktikan kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari meriwayatkan hadis, celakalah Ammar akan dibunuh oleh kumpulan yang melampau kederhakaannya. Dia mengajak mereka ke syurga, tapi mereka mengajaknya ke neraka. Ammar menyampuk, aku berlindung dengan Allah daripada fitnah itu. Ucapan itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ammar radhiyallahu anhu bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memikul batu bata dan bergotong royong bagi membina Masjid Nabawi. Masa ni Nabi SAW sedang membina Masjid Nabawi di Madinah semasa proses pembinaan Masjid Nabawi. Inilah Nabi SAW ni tahu apa yang akan berlaku kepada Ammar bin Yasir, dan Nabi sebut dalam hadis Ammar bin Yasir ni akan dibunuh, tapi tak tahu bila. Dan peristiwa terbunuhnya, syahidnya Ammar bin Yasir ini berlaku pada perang Siffin
iaitu 30 tahun selepas Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Para ulama menegaskan bahawa hadis kesyahidan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menjadi dalil yang kuat bahawa Ali radhiyallahu anhu adalah khalifah yang sah dan wajib ditaati. Tidak syak lagi bahawa Muawiyah radhiyallahu anhu adalah salah dalam ijtihad beliau dan menjadi golongan bughah, yakni penderhaka terhadap kerajaan Islam yang sah mengikut hukum Islam. Jadi dalam perang Siffin ini telah disepakati oleh ulama dan telah dikaji cerita-cerita dan riwayat yang sahih dan siqah yang boleh dipercayai bahawa orang yang menentang kerajaan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu adalah bughah, iaitu penderhaka. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu ternyata salah tindakan dan ijtihad dia salah sebab memerangi kerajaan yang sah pada ketika itu. Inilah pendapat para ulama sahabat bersama Imam Ali radhiyallahu anhu, di samping para ulama tabi'in dan ulama mutaakhir dalam kalangan mazhab Sunni. Apabila Ammar bin Yasir telah syahid dan peristiwa ini telah dilihat sendiri oleh Amru bin al-As. Amru bin al-As pada ketika itu dia duduk di sebelah pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir duduk di sebelah pasukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan bila dia tengok peristiwa orang daripada Kota Baru pun ada masuk ni, dan bila dua pasukan ni bertembung antara Muawiyah dan Sayyidina Ali ni, jadi ulama yang mutaakhir dan ulama ahli Sunni telah bersepakat bahawa Muawiyah tersalah dalam peristiwa ini dan Ali adalah khalifah yang sah. Amru bin As pada ketika itu berada di sebelah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia duduk sebelah Muawiyah, Amru bin As. Dan Ammar bin Yasir yang dibunuh itu, yang syahid, duduk di sebelah Sayyidina Ali. Hadis yang saya bacakan tadi berkenaan dengan hadis Nabi SAW mengatakan orang yang membunuh Ammar bin Yasir adalah orang yang salah, orang yang silap. Jadi kalau mengikut hadis sahih riwayat Bukhari itu, maknanya Muawiyah lah orang yang salah dan Ali lah orang yang betul. Bila berlaku dalam keadaan kelang kelibuk itu, Ammar bin Yasir pun dipegang, ambil Quran dia pegang dan dia akad supaya kedua-dua pihak antara Sayyidina Ali dan Muawiyah berhenti berperang. Dia ambil Quran, dia akad Quran supaya berhenti berperang, kembali kepada kitab Allah, kembali kepada Quran. Jadi akhirnya kedua-dua belah pihak ni mengambil keputusan mewujudkan majlis tahkim. Majlis tahkim adalah untuk mendamaikan antara pasukan Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Walaupun majlis tahkim ni pada akhirnya gagal, majlis tahkim ni pun gagal. Dan orang yang menolak majlis tahkim inilah adalah puak di sebelah pasukan Sayyidina Ali. Orang yang duduk di bawah pasukan Sayyidina Ali ni ada orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Dia inilah yang mencetuskan peperangan yang kita baca sebelum ni. Sebelum pada itu lagi, iaitu berkenaan dengan peristiwa pembunuhan
Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan selepas itu berlakunya perang Jamal antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang saudara. Selepas reda perang Jamal, mari pula perang Siffin. Punca dia daripada peristiwa fitnah yang berlaku ke atas Sayyidina Uthman sehingga syahidnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi orang yang bunuh Sayyidina Uthman ni duduk masuk ataupun menyelinap masuk dan berpura-pura masuk menyokong pasukan khalifah. Masa tu ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu duduk situ. Dan bila dibuat perdamaian, nak buat perdamaian antara Ali dan Muawiyah, masa perang Siffin diwujudkan satu majlis dipanggil Majlis Tahkim. Bila Majlis Tahkim diwujudkan, maka keluarlah puak-puak munafik ataupun puak-puak yang berpura-pura menyokong Sayyidina Ali. Mereka ni keluar menentang Majlis Tahkim, menentang perdamaian antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Dan mereka yang menentang itulah digelar golongan Khawarij. Khawarij menolak Majlis Tahkim kerana bagi mereka hukum manusia mengikut pertimbangan akal dan ilmu. Dia pandai main ayat pokok ni. Banyak dalil dia ni. Bila kita nak menyatu padukan antara orang Islam dengan orang Islam, pemimpin Islam, jadi ada satu puak yang tak puas hati. Dan puak ni dia tak wujud pada zaman sahabat saja. Sampai zaman kita hari ni pun ada puak ni. Puak ni akan wujud sampai ke kiamat, akan ada orang yang rasa sakit hati. Dan puak ni lah digelar sebagai pelampau dalam agama, yang berpura-pura nak ikut hukum Allah, tapi dialah orang yang duduk depan sekali nak lawan orang yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan ini mudah mentakfirkan dan menghalalkan darah sesama muslim. Ni orang Khawarij ni. Dan mudah diperalakkan oleh musuh Islam. Seterusnya mereka juga merosakkan imej Islam. Dia ni pelampau agama. Dia rasa dialah orang yang kuat sekali Islam, sehingga kan dia sanggup mengatakan Ali salah. Ali dah ikut hukum Quran. Muawiyah dah ikut hukum Quran. Dia pandai-pandai ni, orang yang berpura-pura Islam dan munafikin ni, dia rasa dialah orang yang paling pandai sekali. Dan orang yang paling alim sekali nak ikut hukum Quran. Di samping itu, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang ulama sahabat. Dia ni orang alim lah, ulama sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia ni menjadi wakil kepada Khalifah Ali, wakil untuk berunding. Islam ni bukan lagi perang lalu. Orang tengok orang Islam ni tiba-tiba sikit-sikit nak perang, sikit-sikit akak senjata, sikit-sikit nak serang negara orang. Tak. Islam ni memulakan pertama sekali berunding dulu. Pergi bincang dulu. Pergi tanya pendapat lu. Tanya, okey, mu nak kata benda, mu nak benda. Tu Islam. Tiba-tiba tak jumpa berkerah juga. Bila berkerah juga, tu baru ambil tindakan. Khalifah Ali melantik Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang ulama sahabat yang berkecuali. Abu Musa ni tak menyertai perang. Perang Jamal dia tak sertai, perang Siffin dia tak sertai. Orang tengah lah. Maknanya tak berat belah siapa. Dia hantar Abu Musa al-Ash'ari supaya pergi berunding dengan puak-puak Khawarij. Tetapi tidak berjaya juga, tak dengar juga. Dan Ali sendiri, Sayyidina Ali sendiri pergi berjumpa dengan puak Khawarij. Ada sebahagian je.
yang berpatah balik, yang ikut balik, yang taat balik, yang bagi bai'ah balik kepada Sayyidina Ali. Dan ada setengah lagi puak-puak Khawarij ni dikerah, dia tak mau dengar dah. Ali salah. Ali ni dak ikut hukum, dak ikut hukum Quran. Telah diriwayatkan bahawa seramai 70,000 orang gugur dalam peperangan Siffin. Ramai orang. Ini perang saudara. 70,000 orang mati dalam perang saudara. 25,000 orang daripada bala tentera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, manakala 45,000 orang daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. 70,000 orang. Ni perang saudara. Bila diwujudkan majlis tahkim nak hentikan perang, maka muncullah golongan yang saya sebut tadi, iaitu golongan Khawarij. Mereka ingin menyelamatkan dan melepaskan diri daripada dihukum oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu kerana jenayah membunuh Uthman radhiyallahu anhu. Mereka juga berjaya mempengaruhi kalangan mu'allaf dan mereka yang sangat jahil walaupun kuat beribadah. Kita tak mahu orang Islam ni kuat beribadah. Ibadat saja kita tak mahu. Kita nak orang Islam yang ada ilmu. Orang Islam yang berilmu. Kita nak. Kalau kita beribadah saja, ilmu tak ada, dan kita ni jahil, kita mudah ditipu oleh musuh-musuh Islam. Dan Khawarij ni menyasarkan orang-orang macam ni lah. Orang kuat ibadat, dok pergi dengar, dok belajar. Orang Khawarij bahayalah. Pada zaman tu lah, pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka mula-mula, puak ni duduk di pasukan Ali. Sebab dia masuk di pasukan Ali, sebab dia nak selamatkan diri, supaya tidak dihukum oleh Khalifah Ali, ataupun dicam, ataupun dia ambil tindakan oleh Khalifah Ali. Dia ni berpura-pura duduk di sebelah Khalifah Ali, padahal dia yang pembunuh sebenar Sayyidina Uthman. Bila nak mendamaikan dua kumpulan, dia lah orang paling kuat sekali menentang. Mereka menolak tahkim yang mendamaikan kedua-dua belah pihak. Dengan hujah tahkim adalah hukum ciptaan manusia, bukannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menolak Ali, menolak Muawiyah dan lain-lain dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhu atas nama Islam tanpa memahami syariat. Melampau, terlalu melampau dalam beragama. Dia rasa dia je betul, puak dia je betul. Ni golongan Khawarij. Khalifah Ali menugaskan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk berhujah dan berdebat dengan mereka, tapi hanya segelintir saja. Abdullah bin Abbas ni orang alim lah, alim sahabat, supaya pergi berhujah dengan puak Khawarij. Tapi ada sedikit saja yang ikut balik. Dan Ali sendiri pun pergi, macam saya sebut tadi. Tapi ada sedikit saja yang balik, berpatah balik mengikut Sayyidina Ali. Mereka memakai slogan la hukmu illallah, la hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah Ta'ala saja. Dia ni kata macam dia aling lagi pada Ali. Padahal Sayyidina Ali tu menantu Nabi, sepupu Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi, antara 10 orang sahabat. Dia rasa dia ni aling lagi daripada Sayyidina Ali. Dia kata Sayyidina Ali dah ikut hukum Allah Ta'ala. Pelik dah puak-puak ni. Pada permulaannya mereka berjaya mengumpul seramai 4,000 orang. 4,000 orang ikut dia. Kemudian mereka berjaya mencari lebih ramai sehingga menjadikan jumlahnya 12,000 orang bala tentera. Sampai 12,000 orang boleh.
boleh latih, boleh buat bala tentera pula 12,000 orang. Kita tak payah rasa pelik lah, sebab tu kita kena belajar sejarah ni, kena belajar sejarah, kena belajar sirah, supaya kita boleh ambil iktibar apa yang berlaku pada zaman Nabi dahulu dan zaman sahabat. Bila berlaku benda macam ni pada hari ni, kita boleh tengok balik apa yang berlaku pada zaman sahabat. Masa tu Nabi duk ada dan sahabat duk ada pun. Masa Nabi duk ada pun ada orang ngaku jadi Nabi. Dan ada pengikut. Dan ada orang ikut Nabi palsu tu. Tak. Hari ni Nabi jauh. Nabi tak ada dah. Tak. Tinggal ulama' je. Jadi kalau orang duk hina, orang duk tu, duk ni, kita tak payah rasa pelik lah. Tak. Mereka melantik khalifah pilihan sendiri, iaitu Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Khawarij ni melantik khalifah sendiri. Tak percaya dah ke Khalifah Ali. Kerana mereka berpendapat bahawa khalifah tidak wajib daripada Quraisy. Mereka berdasarkan fahaman mereka kepada Al-Quran dan hadis yang berpandukan akal semata-mata. Pada tahun ke-38 Hijrah, berlaku pertempuran yang wajib dilancarkan ke atas kumpulan Khawarij. Khalifah Ali memimpin sendiri bala tentera beliau dengan disertai oleh beberapa orang sahabat radhiyallahu anhu bagi menghadapi golongan yang paling ganah ni. Jadi Sayyidina Ali pergi serang bala tentera Khawarij ni. 12,000 orang pengikut dia pergi serang, supaya dah melampau sangat sehingga kan cepat menuduh kafir kepada orang ikut Muawiyah, mengikut Ali, mudah mengkafirkan orang dan terlalu ekstrim menghalalkan darah walaupun sama saudara. Jadi Khalifah Ali ambil tindakan supaya puak-puak ni perlu diperangi dan dihapuskan. Tapi tidak berjaya 100%. Mereka mempunyai perancangan yang jauh ke depan lagi. Jadi mereka telah berbincang dengan puak-puak Khawarij ni, berbincang untuk membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Jadi mereka dibuat satu gerakan satu malang saja. Diupah dah orang pembunuh upahan ni supaya dibunuh Khalifah Ali, Muawiyah dan Amr bin al-As satu malam serentak, iaitu ketika mereka keluar untuk menunaikan solat subuh pagi. Mereka membagikan tugas supaya Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, manakala Al-Barra pula membunuh Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan Amir bin Bakar membunuh Amr bin al-As pada malam dan waktu yang sama. Sayyidina Ali duduk di Kufah, Muawiyah duduk di Syam, dan Amr bin al-As pergi ke Mesir, duduk di Mesir. Telah diriwayatkan bahawa Ibnu Muljam yang ditugaskan untuk membunuh Khalifah Ali mencintai seorang wanita yang cantik bernama Kutam binti Sajnah. Ayah dan saudara Kutam telah dibunuh dalam peperangan Nahrawan. Jadi Kutam memberikan isyarat kepada Ibnu Muljam, kalau boleh bunuh Sayyidina Ali, maka boleh berkahwin dengan aku. Ibnu Muljam, Kutam kata kepada Ibnu Muljam. Jadi dibuat tawaran.
Muawiyah radhiyallahu anhu tidak berjaya dibunuh, namun ditetak dengan pedang Al-Barra di kena atas punggung ni. Ketak di punggung. Pedang tu di Ganu panggil kata dilesek. Disapu dengan racun. Kena atas, dilibah atas punggung Muawiyah. Muawiyah terselamat. Tetapi punggung Muawiyah perlu dibakar dengan besi yang panah. Ataupun dia Tabik mari jumpa Muawiyah, dibuat 2 tawaran. Nak ubati racun ni. Yang pertama sekali, punggung Muawiyah tu dibakar supaya racun tu mati ke, bakteria ke, korang tak tahulah. Yang kedua, Muawiyah minum ubat, tapi ubat dia, kesan dia tidak boleh mendatangkan zuriat lagi. Maknanya mandu kalau minum ubat ni. Muawiyah memilih minum ubat. Sebab Muawiyah sudah memiliki anak zuriat masa itu. Adapun Amr bin al-As yang berada di Mesir tak selamat. Hal ini kerana pada malam itu beliau sakit perut. Amr bin al-As sakit perut malam tu. Jadi dia tak pergi masjid dan ditukar kepada orang lain, iaitu Kharijah bin Huzafah, bagi menggantikan beliau menjadi imam solat. Jadi Kharijah ni lah yang mati, dibunuh pada malam tu. Amr bin al-As terselamat. Waalaikumsalam. Amr bin al-As terselamat pada malam itu. Muawiyah pun terselamat walaupun ditetak di punggung. Orang yang tidak selamat dan syahid pada malam itu adalah Khalifah Ali radhiyallahu anhu, telah ditakdirkan mendapat kelebihan syahid yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awal pagi, menjadi kebiasaan Ali radhiyallahu anhu untuk keluar dan menyeru orang ramai bersolat subuh. Tiba-tiba datang si pembunuh yang berjaya merempuh para jemaah dan terus menetak kepala Khalifah Ali. Katak atas kepala, tibah atas kepala Sayyidina Ali, sehingga kan keluar otak Sayyidina Ali itu keluar daripada tempurung kepala. Dan di pedang dia tu, Ibnul Muljam tu ada racun. Khalifah Ali radhiyallahu anhu cedera parah, dibawa ke rumah, dan tabib Utair bin Amr Ash-Shukuni yang pernah menjadi tabib kepada Raja Kisra, Raja Parsi, dipanggil untuk merawat khalifah. Tiba-tiba apabila dia letakkan ubat pada kepala Ali, tiba-tiba keluar sedikit otaknya, otak Sayyidina Ali keluar. Maknanya luka parah lah. Kata Al-Utir, Tabib Al-Utir ini kata, ya Amirul Mu'minin, ihdat ahdaka fa innaka mayyit. Wahai Amirul Mu'minin, bersedialah untuk mati. Dah lama dah. Maknanya nak habis umur dah. Bila kena gini, maknanya tunggu masa je nak mati. Daripada peristiwa, jadi rentetan daripada peristiwa yang kita baca dalam tajuk munculnya fitnah itu, habis dengan dah habis lagi. Habis dengan peristiwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia, syahid. Mula-mula kita baca fitnah muncul daripada arah timur. Yang kedua, perang Jamal. Yang ketiga, perang Siffin. Yang keempat, munculnya golongan Khawarij. Dan selepas munculnya golongan Khawarij, berlaku lagi perang, satu lagi perang. Selepas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia, berlaku lagi satu perang di Hurrah. Setelah fitnah terus berterusan, dan di antara fitnah tersebut ialah
Perang Hurrah sangat terkenal pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Maknanya masa ni Muawiyah meninggal dah, Sayyidina Ali meninggal dah. Jadi diganti oleh Bani Umayyah yang memerintah, iaitu Yazid bin Muawiyah, anak kepada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Yang menghalalkan Madinah kota Rasul, dan ramai sekali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh di sana. Sa'id bin Musayyab berkata, fitnah pertama terjadi dan tidak ada seorang pun peserta perang Badar yang masih tinggal pada waktu itu. Kemudian terjadilah fitnah yang kedua, maka tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam perdamaian perjanjian Hudaibiyah yang tertinggal. Saya kira, katanya Sa'id bin Musayyab ni kata, seandainya terjadi fitnah yang ketiga, maka akan tiada lagi kebaikan dari kalangan manusia, atau tidak ada lagi orang yang berfikiran sihat di kalangan manusia. Perang Al-Hurrah ni terjadi sebabnya penduduk kota Madinah ni tak boh bai'ah Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Jadi Yazid ni menghalalkan darah orang-orang dan sahabat-sahabat di Madinah Al-Munawwarah untuk dibunuh. Tengok fitnah dahsyat tak? Dahsyat fitnah dulu pemerintah sendiri dan sahabat Nabi sendiri dibunuh. Katanya Sa'id bin Musayyab, fitnah Al-Hurrah yang pertama terjadi, tidak ada seorang pun sahabat yang menyertai perang Badar, semuanya mati dan dibunuh pada peristiwa Al-Hurrah ni. Dan terjadi fitnah yang kedua, tidak ada seorang pun tinggal, seorang sahabat yang sempat dengan perjanjian Hudaibiyah, semuanya pun mati dibunuh pada perang Al-Hurrah ni. Yang seterusnya, fitnah yang seterusnya ialah munculnya pendapat bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Pendapat yang mengatakan Quran ini makhluk berlaku pada zaman Abbasiyah, iaitu ada dua kelompok yang mendakwa Quran ini makhluk. Yang pertama ialah golongan Mu'tazilah, yang kedua ialah Jahmiyah. Dua kelompok ni memegang pendapat Quran adalah makhluk. Quran ni bukan makhluk. Quran ni adalah kalamullah, kalam Allah Ta'ala, bukan makhluk. Khalifah Ma'mun, Khalifah Abbasiyah yang menganut mazhab Mu'tazilah, berpegang kepada Quran makhluk. Dan Khalifah Ma'mun ni ditangkap semua ulama-ulama yang menentang pendapat Quran ni makhluk, termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam mazhab Hambali. Imam Ahmad dipenjara dan dipukul dalam penjara. Pada peringkat awalnya, Khalifah Ma'mun berhasrat untuk menjatuhkan hukuman bunuh kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Khalifah Ma'mun ni umur dah panjang dan dia mati. Bila dia mati, naik pula Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim pun sama juga berpegang kepada pendapat Quran ni makhluk. Lalu ditambah lagi, dijatuhkan hukuman lagi kepada Imam Ahmad, dipenjara selama 28 tahun pada zaman Khalifah Mu'tasim memerintah. Dan pada zaman Khalifah Mu'tasim inilah dilakukan banyak berlaku perdebatan. Istana, mana Raja Mu'tasim, Khalifah Mu'tasim ni dianjurkan debat. Ulama-ulama berdebat. Antara ulama yang menentang kerah pendapat Quran ni makhluk, nak ajak berdebat, tiba-tiba bila ulama ni memberi pandangan yang betul, dia nak hukum pula. Pada zaman itu ada seorang qadi besar namanya Ahmad bin Abi Daud
rahimahullahu ta'ala, dia ni menang berlawan dengan ulama-ulama kerajaan pada zaman Khalifah Mu'tasim. Jadi bila menang, dipenjarakan sekali dengan Imam Ahmad. Jahat sungguh, tak? Lalu matilah Khalifah Mu'tasim mati, lalu diganti oleh anak dia pula, zaman Khalifah Al-Wasi'. Zaman Khalifah Al-Wasi' ni pula diteruskan lagi fahaman Mu'tazilah ni, Quran ni makhluk. Berapa lama sultan, berapa orang sultan daripada Khalifah Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, lepas tu Khalifah Al-Wasi' pula mengata. Bila Khalifah Al-Wasi' mengata, jahat lagi, diteruskan lagi pemahaman ini, dan ada ulama yang dibunuh seperti Syekh Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Kepalanya dipotong, tak, digantung kepalanya di pintu masuk sebelah timur sebulan, dan dia ambil digantung di pintu masuk sebelah barat sebulan. Jahat sungguh. Bila mati Khalifah Al-Wasi', diganti pula oleh Khalifah Mu'tasim yang kedua. Khalifah Mu'tasim ni dia insah, dia ni dekat dengan ulama, jadi dia insah, dia tak menganut mazhab Mu'tazilah ni. Dan di zaman Khalifah Mu'tasim inilah dilepaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Teori yang mengatakan Quran makhluk adalah fitnah terbesar pada zaman itu. Ramai umat Islam dan ulama yang dibunuh dan dipenjara pada zaman itu, dan berpecah belah. Tanda kiamat kecil yang seterusnya, umat kemudian mengikut sistem kehidupan umat terdahulu. Yang hadis Nabi sebut, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Kamu akan ikut perangai umat yang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk dakhalu juhra dabbin, sehingga dia masuk dalam lubang bewok pun akan masuk dalam lubang bewok. Maknanya pada zaman sekarang ni ramailah, dari segi pakaiannya, dari segi perbuatannya, dari segi kehidupannya, makan minum semua nak ikut barat, nak ikut kafir, nak ikut Yahudi, nak ikut Nasrani belaka. Benda yang Nabi sebut dah. Pakaian, kalau ikut cara Islam, jumuk. Pakai serban, pakai jubah, jumuk. Pakai piyah, jumuk. Tak berkembang. Atau anak belajar di tahfiz, nak jadi pengganah lagi, nak jadi teoris. Tak. Hafal Quran, ada faedah benda, nak makan benda dengan hafal Quran. Atau anak mu belajar tahfiz, nak makan benda besar lagi, nak kerja apa. Tak. Bila atas sekolah dok pendidikan, tak salah pendidikan ni. Atau sekolah tu bagus, ada masa depan. Padahal masa depan kita ni Allah Ta'ala yang tentukan. Nak ikut cara hidup orang kafir, pakaian pun nak ikut trend orang kafir, akan ikutlah. Masuk dalam lubang bewok pun kita akan masuk juga dalam lubang bewok. Malangnya umat Islam pada hari ini, sejekal demi sejekal, sehasta demi sehasta, masuk ikut cara hidup orang kafir. Kita ni orang Islam dok murtad pun tak apa dah. Dok murtad masuk agama Nasrani, macam ayat Quran sebut, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara tak akan reda selagi mana kamu tak akan ikut tattabi'a millatahum. Millah ni cara hidup dia. Selagi kita tak ikut cara hidup dia, selagi tu dia tak akan reda.
bukan kita pergi masuk agama dia, dah ikut cara hidup dia. Cukup dah. Kalau kita ikut cara hidup dia, cukup dah. Dapat dah menyesatkan kita. Menyerang pemikiran-pemikiran anak muda. Cukup dah. Tak perlu nak atau bom, atau jet pejuang, atau roket. Tak. Atau hiburan saja. Dah nak lala dah. Tanda kiamat yang ketujuh, tanda kecil kiamat yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Kita berhenti setakat dulu lah. Sudah masuk waktu isyak dah. Kita akan sambung balik. Malam lusa kita akan sambung balik insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kekurangan itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.